apa itu normal kan? Adakah aku normal? Adakah orang lain normal? Adakah minda kita normal? Berat boh. Kita lain boh, kita lagi kuat boh. Dah banyak boh sekarang ni, kenapa ni? Biasalah. Kenapa jadi boh sekarang ni? Tayangan hari pertama dan kedua dah 3 juta. Hello, Assalamualaikum. Welcome back to our podcast bersama kita, iaitu Hasif, Man and Mus. Aku ingat nama aku panjang sikit. Ada Muus macam wrestler. Alamak, potong lah Man. Wrestler dah selalu sangat kita buat. Ya, itu dah buang dah. Kita buang dah tepi. Suara lembut dah benda tu. Okay, Waalaikumsalam. Member lagi salam wajib jawab salam, betul tak? Betul kan? So back again. Hari tu buat video raya. Lepas tu sebelum tu video puasa. Elok lah, timeline cantik. Puasa ada, raya ada. Ini dia panggil after raya. Kan? Kita After raya effect ah. After raya effect. After raya kan? effect. AOE. Bukan. AOE bukan. Bukan Itu lain. Oh, lain Okay. Alright. So hari ni kita buat kelainan lagi. Kan? Boring buat indoor lah. Hari tu indoor ala sebab ada jemputan raya. So nice lah. Bila jemputan raya kita buat kat rumah kan. Especially last week nak buat juga dekat Melaka. Tapi planning tak cun. Kita pula busy dengan family day kita orang lah Sip. So peluang aku buat di pantai je. Tapi tak berpeluang lah. Kita masa agak short. So kali ni kita buat dekat Tasik. Salah, kita buat dekat Taman Tasik Cempaka, TTC. So kalau untuk Bandar Baru Bangi, TTC ni ada antara main hotspot jugalah untuk pagi-pagi jogging, betul tak? Ni bukan pagi ni nak tengah hari. Ramai kot. Aku tak tahu pula orang makan tengah hari kat sini. Dia biasalah. Tapi sini memang tak pelik sangat sebab memang ada je orang. Pagi biasa kalau macam Man biasalah, dia dulu selalu dengan family dia buat jogging pagi, walking kat sini kan. Pagi je memang busy, betul tak? I see, betul. Apa IC? Tanya kau. Nampak sangat dia tak fokus fikir dia tengok benda lain tau. Dia tengok benda lain. Aku nak awet lalu. Man tengok awet kerja. So memang ramai lah. Kalau ikut aku, pengalaman aku kat sini. Nampak sangat tak fokus. Siap betul. Aku tanya bukan main kuat lagi. Dulu aku memang selalu lah pergi. Setiap minggu memang aku akan pergi. Sabtu Ahad memang aku akan pergi ke Taman Tasik Cempaka ni lah. Tapi bukan jogging semata-mata lah. Kat sini dulu aku niaga apa panggil kasut roda. Berniaga. Aku kalau tengok kalau korang ada dekat sini kan, mesti korang akan nampak macam ramai orang main kasut roda, main skuter dekat sini kan. Tapi sekarang kurang lah. Budak tu hampir nak jatuh. Gila. Dia boleh buat corner lap pula kat situ. Tapi tu dululah. Dulu memang skuter elektrik ni semua tak ada. Dulu basically aku rasa memang rollerblade kasut roda je yang antara in kan. Lepas tu dengan kereta budak-budak yang bawa elektrik. Elektrik tu. Masa tu skuter-skuter elektrik yang macam motor tu tak ada lagi. Basically yang tu lah yang famous, tak silap aku. Kita orang pernah turun, aku dengan Asip pernah turun support dia dekat Seremban. Seremban tak nak aku. Seremban tak pernah Seremban aku pernah turun naik motor malam sampai tu. Ni orang kata brotherhood dah tunjuk kita support member punya business kan. Sekali je lah. Sekali je. Aku 2 kali kot. 2 kali aku turun. Macam naik up and down dia adalah kan. Sini pun dia berniaga juga. Bukan senang lah untuk nak berjaya. Hasil demi hasil. So itulah basically kalau korang yang dekat area Bangi, Kajang kan, Taman Tasik Cempaka ni antara spot yang terbaik lah. Sekarang ni pun banyak dah perubahan, dah cantik dah. Kalau kita orang dulu mungkin agak tak terjaga, suram. Sekarang lebih meriah lah. Banyak papan tanda. Betul. Ada banyak pondok-pondok untuk berehat. Ya, macam kita orang sekarang ni lah. Kalau dekat Bangi ni, apa aku perasan lah, sebab kita kan macam di kawasan Bandar Ilmu jugalah. Kat sini kita ada Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Kita ada universiti swasta juga seperti UniKL, KPTM, College Bersekutu dekat sini kan. So banyak bila waktu konvo, Bangi ni dia akan jadi pack. Bangi ni ada 2 keadaan dia akan jadi pack. Satu, waktu musim konvo. Yang kedua, waktu raya. Orang raya kat Bangi? Waktu raya, before raya lah. Orang panggil tak adalah waktu raya. Beli baju raya lah. Yes. Dia kalau waktu untuk before raya tu kan, Bangi ni kan, dia akan jadi macam tak boleh gerak. Tak boleh gerak. Betul. Kan? Tapi sebab
kan banyak facilities kat Bangi ni kan. Orang-orang contohnya convo kalau family members datang daripada negeri-negeri lain kan. So boleh lah singgah dekat Taman Tasik Cepaka ni kan. Jadikan one of the good spot untuk you dengan family bergambar. Ya betul. Gambar konvo lah, gambar konvo. Dia sebab dulu kalau boleh recall lah siapa yang aku tahu Asyik biasa. Asyik ni actually dia orang baru Bangi sebenarnya. Aku kan orang Bangi. Aku tak ada Bangi pun. Tak, dia kira dekat lah. Orang yang kira melawat Bangi paling kerap lah selalu. Yang lama actually Mana actually dah. Kau dah boleh lahir mana? Bangi. Dikatakan daripada lahir sampai sekarang memang masih di Bangi Bandar Baru Bangi. Aku pula dah hampir 13 tahun 14 tahun kat sini. Berpindah daripada back tu lah 13 14 years ago lah. 13 tahun lepas. Dulu tak sejam ni. Kalau boleh kita recall balik, dulu Bangi ni biasa je. Ni macam bandar-bandar kecil je. Even kalau dulu orang panggil, kalau Bangi ni bandar hutan lah orang panggil. Dulu tak ada apa pun. Hutan dia banyak. Zaman aku pindah pun dah ada kemajuan sikit lah. Kalau tak maju, tapi dah banyak perubahan compare dengan Man ni zaman lah. So time aku pun dulu, kalau korang yang tahulah, kalau kepada yang tengah tengok podcast kita ni, Bangi ni antara kalau sport raya dia sebab ada Bangi Central. Dulu dan sekarang masih lagi lah. Dan di mana tempat-tempat semua local brand baju-baju wanita atau baju-baju lelaki, especially baju kurung, baju Melayu, baju kebaya untuk hari perayaan yang dijual kat sini. Butik-butik semua buka kat sini. So benda tu yang tarikan utama dia lah. Kalau sebelum ada Bangi Central ni kosong je, tanah kosong je. Aku ingat paling grand kat sini dulu orang panggil ni mall apa? Warta Bangi. Aku pergi kedai game babe, tingkat 2 tingkat 1. Kau main game ah? Aku main game PS1 dulu. Kau budak gamer ke? Tak gamer sangat lah. Tapi saya ada member dia coach. Dia coach Mobile Legend. Dia kalau tengok game kan, Mus meet. Mus swap lane. Mus jangan belakang sangat, depan sikit Mus. Tu adalah member tu. Dia coach lah, dia power. Dia pakai topi putih. So Resip macam tak included. Tak apalah. Sebab aku bukan orang Bangi. Sebab Asip ni lain tempat. Kita dah lama dah sebenarnya tak buat podcast kan. Asal buat video podcast, benda tu kita keluar. Lama tak buat. Waktu puasa itulah dia tenaga tu kurang sikit. Adalah kawan tu seorang dia cakap macam tu. Dia orang macam okey kan. Dia orang macam okey. Tapi dia ada kesan efek after Raya. Dia dah jadi lain lah. Apa efek dia? Pertama sekali berat badan lah. Aku tengok Asi dah makin besar Asi. Oh ya. Aku tak cakap lah, memang besar lagi. Sentiasa besar. Badan kita makin besar tapi poket kita makin kecil. Kenapa berlaku macam tu? Kau rasa kenapa efek after Raya mesti macam tu? Setiap kali perayaan berlaku. Berat jawab tu. Terdiam kejap tu. Aku rasa aku kurus je. Oh iya ke? Tak ada kata tiba sampai dekat kurus lah. Dia poket, apa kata apa? Perut besar poket kecil ni. Kalau cerita pasal raya ni, ini merupakan macam dokumentari lah, merupakan satu peristiwa yang akan selalu terjadi setiap tahun. Di mana normal lah. Dia bukan nak kata normal, tak normal juga. Nak kata masing-masing juga. Beraya ni dia ada orang dia perlu berayasakan. Ada orang dia beraya ikut dia ala kadar. Ada juga itu atas kepada lifestyle masing-masing. Betul. Ada yang beria okey, beli ni beli tu, baju nak 5-6 pasang. Baju kurung aku faham lagi. Ada yang baju Melayu 5-6 pasang. Betul. Ada juga. Kita tak nafikan. Tapi aku nafikan. dengar dekat yang selalunya di Menapasar ni dekat bukan negeri dekat Semenanjung kan. Banyak dekat negeri-negeri yang belah-belah Sabah Sarawak kan. Oh iya ke? Tak Tak pernah ni. aku dengar. Ya, First time aku dengar. ada itu ada orang share aku. Kau tahu kalau orang dekat negeri Sabah ke Sarawak tak silap aku. Satu hari satu baju Melayu. That's why kalau tapi dia orang akan raya seminggu. Kita sebulan. Kau borak je. Aku risau pula benda tak tekan. Lagi borak lama ni. Benda apa tak tekan? Belakang. Tak terkerekod. Aigo. Aku ada satu trauma. Nak tengok. Aigo. Traumatise lah. Oh jalan. Jalan. Tu yang ada orang kata kalau dia orang beraya, kalau contohnya lah seorang beli 7 pasang untuk satu hari keluarga tu kan. Ini memang itu betul. Itu betul. Aku dengar ada siapa Sabah dah Sarawak, cakap aku. Dia kata kalau perayaan dia orang memang satu hari satu baju Melayu. Ke bukan Dia perayaan orang raya, perayaan lain ke? Hari Gawai ke? Hari Gawai. Bukan raya. Ni betul. Kan? Okey. So dia kata memang kalau contohnya satu pasang dah 200. 5 pasang mau dah 1K.
Kan? Orang kata kalau peribahasa kita, ukurlah di baju sendiri. Apa? Ukurlah di badan sendiri. Macam mana kita nak ukur badan ni? Ukur badan kita sendiri. Ambil pitu ukur. Kalau panjang tu je lah. Itulah. Payah betul lah buat peribahasa. Nak juga literally explain direct. So itu bukan tu Rahmatul Nasib kan. Kan kita pun, aku pun nak kata berbelanja pun belanja juga kan. Lepas raya pun biasa-biasa ada serangkaian sosial. Jadi apa-apa pun dalam berbelanja berpada-pada kan? Raya kalau yang rasa boleh pakai dulu kan. Benda pun raya dah habis dah. Nak raya haji dah. Tapi orang Malaysia tidak. Orang Malaysia Dia tidak. raya sebulan setengah. Raya terakhir dia adalah pada bulan pada raya haji nanti. Kau ya. Ya, tu kau kau tahu kot. tak? Semalam Ha. adik aku dia pergi ada program, kata kau nak pergi mana, ada event apa makan-makan. Dia ada program raya. Serius Dah, lah. cakap, kenapa ada program raya? Dah habis raya. Dah yelah, ni. Syawal dah habis. Syawal dah habis lah. Sekarang Zulkaidah Tapi dia orang, dan ada juga kau member aku, company dia buat program raya juga. Aik. Kan? Dia kena pakai baju Melayu kan. Aku tak tahu, dia mungkin dia jadi macam satu Budaya lah untuk diorang. Okay, asalkan our company ataupun our institution kena buat dekat program raya walaupun raya dah habis. Sebab mungkin dia orang tak sempat ke apa kan. Dia nak pastikan dalam takwim kalender diorang dijalankan perayaan. Raya Jalankan perayaan Yang itulah yang berlaku. Lain daripada lain, aku tak mendengar. Kan kena beraya sampai sebulan setengah. Tapi itu culture dekat dalam Malaysia lah. yalah, mungkin lah, betul lah tu. Tempat lain tapi biasa. kalau yang aku kenal lah, kalau orang Indonesia lah, kalau raya dia orang tu, ibaratkan contoh pada malam raya lepas habis contoh buka puasa lah Okey. malam tu dia orang akan bertakbir kan sampailah ke subuh. Lepas dia raya Aidilfitri tu, ibaratkan tu dah raya habis dia orang lah. Sehari je lah. Atau even pun dekat negara-negara Arab pun macam tu juga. Sebab Mesir kadang-kadang hari raya pertama pun diorang exam lepas dekat tu, Azhar. lepas tu dia orang dah macam dah normal lah. Macam biasa. Kita ni jadikan satu Budaya. rayakan sebulan. Kunjung, Itu nak macam- kunjung kunjung- apa kunjung. Kita punya budaya kunjung-kunjung ni kuat tau. Itulah budaya Macam hari tu budaya kita. korang buat podcast dekat rumah Syazwan kan. Kan Betul. lama tak jumpa. So akhirnya diorang buat open house, dapatlah kumpul sekejap walaupun aku tak datang. Itulah. Aku ada kenduri kahwin lain. Okey. Hari tu kan. Kenduri kahwin ke kenduri kawan? Kenduri kahwin. Kawan punya kenduri kahwin lah. Kau wife aku tengok. Faham. Faham. Sensitif ni. Tak adalah, wife aku percaya aku insyaAllah. InsyaAllah kan. Wife percaya itulah cerita budaya kan. Sebenarnya aku bila kita start podcast ni kan, aku tengok lagi kita buat, sebenarnya lagi banyak benda aku tak tahu nak cakap pasal apa. Maknanya bagi aku mungkin kurang baca lah. Betul. Kau kurang baca, tapi apa yang kau lebih? Tak, dia macam ni. Dia pretend dia tiba-tiba kurang baca. Aku dah Apa kaitan je? jauh siut. Yelah, sebabkan kurang baca. Okay, kalau tak percaya, aku tengok macam podcast kat luar negara kan. Kadang-kadang apa dia cerita semua ada isi. Kalau kita tengok Malaysia punya, kebanyakan cerita pasal kehidupan, lifestyle diorang. Tapi kalau podcast luar negara, aku tengok ada banyak benda yang aku macam, oh, rupanya ada je benda ni. Lepas tu macam-macam lah. Lepas tu aku tanya soal diri aku balik lah. Sepanjang hidup aku, berapa banyak buku yang aku pernah baca sampai habis. Rupanya ada satu mushaf yang kita tak boleh, ataupun kitab yang kita tak boleh tinggalkan. Al-Quran. Ya. Itu yang kita kena baca. Betul, Al-Quran Alhamdulillah lah. Itu Itu kau ada baca, okey lah, banyak ilmu. Yelah, Al-Quran satu apa, memang bagi kita orang Islam kalau boleh hari-hari memang kena baca lah. Tapi kalau buku yang ilmu-ilmu pasal orang lain, okey, lepas tu aku pernah macam terfikir kan, apa beza kalau kita tengok ilmu tu dengan melalui video dengan kita baca buku. Kadang-kadang ada je orang tu dia review buku tu dari awal sampai habis. Kita boleh je tengok. Beza dia bila aku tengok dia orang pernah buat research, kalau kita baca buku ni, bila baca tu kita tak nampak. So setiap apa yang kita baca tu kita imagine. Yes. So otak kita bergerak. Kalau macam video dengan audio ni, kita tengok, kita tadah je. Belum tentu masuk. Tapi kalau baca buku ni, sebabkan kita membaca, so otak kita bergerak. So kita akan imagine macam mana orang tu cerita. I see. Faham? Lepas tu kalau kita baca buku-buku yang pasal kehidupan diorang mengembara semua, kita dapat lihat dunia dari sisi orang lain. Kita akan selami macam mana. Imajinasi kita bagi otak kita ni lagi berjalan lah. Betul. Dan kadang-kadang
kita baca buku tu tak semestinya kita setuju apa yang dia cakap. Tapi at least kita nampak orang lain, oh pandangan dia macam ni. Faham. Tak sama dengan kita. So kau rasa ada tak perbezaan orang yang suka baca buku fizikal berbanding dia tengok dekat dalam handphone saja, berkaitan dengan informasi yang dia nak tu? Ada perbezaan tak antara dua individu ni? Sebab zaman sekarang kan kita tahu dah digital melalui handphone, E-book. kan. So orang suka akan tengok e-book ataupun tengok kat handphone sajalah daripada bawa buku ke hilir kan. Sekarang macam sekarang aku memang baca buku, ada aku Amazon punya apps tu, Kindle. Kindle pun aku ada sebab kalau kadang-kadang macam dari segi aku lah, aku beli buku, kalau buku tu mahal aku beli e-book sebab e-book murah sikit dekat Amazon. Tapi yang aku nampak bezanya, kalau aku baca dekat iPad pakai apps Kindle tu dengan beza baca buku fizikal. Buku fizikal ni dia rasa macam lagi seksi lah. Sebab kau dapat feel, dapat rasa. Ada bentuk ke buku tu? Ada Tapi aku setuju. melengkung. Baca buku yang betul buku, it feels different when you read something yang digital lah. Digital ni kau scroll dengan alam ada cahaya dia, kau baca, it becomes at one point kau akan boring lah. Tapi buku ni dia ada feel dia, pegang, bau dia, bentuk dia, grafik, front page dia, kertas dulu dia. tak silap aku kau ni suka membaca ke? Pernah beli buku apa dulu? Ada beli buku. Tapi itulah saya awak banyak beli buku lah. saya banyak tengok pause saya lah. macam awak ni Pause daripada macam buku. Kenapa? Saya ada buku dalam plastik lagi, tak buka. Aku petak aku beli buku ni, tak adalah kata advance sangat macam English punya novel ataupun English punya biography ke apa, tak adalah. Aku mostly aku peminat baca buku dubuk. Dubuk publications. Kau bukan yang buku jenis macam kalau puisi separuh daripada buku tu, puisi kat atas itu je. Lepas tu itu pun pernah beli. Itu pun pernah beli. Buku yang panjang pun pernah beli. Actually kalau dulu pun aku memang membaca juga dulu. Yang paling tebal aku pernah baca is Harry Potter and the Order of the Phoenix lah. Itu paling tebal aku dah baca masa aku zaman sekolah dulu. Itu aku pernah habiskan. Memang aku beli buku tu. Harry Potter was on one of my favorite dululah. Dah tua ni entah ke mana lah buku Harry tu. Potter semua siri kau baca? Yang lain semua movies ataupun ada yang aku beli yang nipis punya, yang kecil macam Prisoner of Azkaban ke. English tapi ke? Yang English lah, English. Bukan bahasa Melayu. Kalau nak tahulah semua teman-teman English yang boleh, kalau korang nak bercakap dengan kawan kita lah kan. Kalau muat dia tu kan, lawyer boleh kalah. Dia lawyer muat band 5 band 6 bang. Aku muat band berapa je pun. Muat dah tak boleh pakai dah. Zaman bila muat tak kelakar Aku kan bukan tak kelakar, aku tak nampak kelakar dekat dia memang macam tu Sip. Dia joke alaf baru ni macam ni kan. Mungkin dia orang tak gelak, mungkin dia kelakar di hati dia, kita tak tahu kan? Tapi bagi aku tak kisahlah kalau kau digital ke, kau baca fizikal ke, bagi aku bacalah. Sebab itu pun Rasulullah dapat utusan yang pertama untuk baca lah kan. Iqra betul. Ya, tapi kat itu baru aku ada gak tengok dekat Twitter ada orang buat perbandingan antara sebab zaman sekarang dia terlalu kata macam information tu terlalu banyak. Kan semua orang akan bagi dalam video ataupun e-book ke apa kan, instead of baca buku. That's why kata kalau buku-buku macam pesta buku aku tak sure sekarang dia macam dia gangam cerita kan? ni in conjunction with pesta buku antarabangsa KL. Yes. Kalau tengoklah pesta buku sekarang aku tak sure lah dekat sana masih ada crowd yang ramai ke tidak. Semalam aku tengok ramai. Ramai masih lagi lah actually. Semalam ke? Tak, aku tengok kat Twitter punya gambar. Gambar tu bila bang? Mana tadi Hari ni punya ke? Semalam punya ke? Okey. Mungkin gambar mungkin dia akan recycle lah. Kita unless kalau you pergi sana. Kawan kita ni dia ada masalah dengan skeptical. Tapi nak cerita lah kan. Ada maksudnya pesta buku ni memanglah bagus untuk orang beli buku semua tu kan. Ataupun dia orang nak ambil just macam ada orang memang minat baca buku lah, ataupun ada orang suka pada suasana. dah kata suasana. Dan tapi kebanyakannya orang kata buat apa nak baca buku dah kan. Kita boleh tengok dekat internet, search dekat Google boleh lah. Dekat dalam Twitter tu dia terangkan bahawa perbezaannya orang yang suka baca buku melalui buku fizikal dengan digital ni. Perbezaan dia ataupun kita tengok orang yang suka tengok video je kan, ataupun Google saja kan, kita akan tahu banyak benda yang surface saja. Tapi zaman sekarang ni orang nak terlalu cepat. Okey, dia nak just tahu apa perlu A, B, C, konten dah ada perlu dah. Tapi dalaman dia tu, deep dia tu, dia orang tak nak kaji lah.
So that's why zaman sekarang ni TikTok tu dia macam mudah cara, tapi kita akan tahu pasal surface dia kan. Contoh dia kata Faham. cara-cara nak buat loan rumah kan. So dia kata okay, yang pertama kau kena ada ni, yang kedua ni, yang ketiga ni. Tapi bila nak apply loan tu not easily as macam dia terangkan Cakap, betul. macam tu lah. Tapi takaful lain. Takaful macam mana dia cerita? Macam tu rasanya. Lain pemahaman orang terhadap dalaman tu Wow. lain bang. Okey. Kan. Macam tu macam So sebelah je. point kau sekarang macam mana ni? Buku. So maksudnya ada orang kata macam kita ni walaupun terlalu banyak informatif tempat lah, Okay. kan, yang tempat contoh macam TikTok ke Instagram ke Facebook ke apa benda kan, kita kalau boleh tu kita kena kaji lebih lagi, in a deep way lagi. Maksudnya Balance out lah. Maksud kau nak sampaikan ni balance out. balance out. Buku baca, konten digital pun kita tengok juga. betul. Macam tu Sama lah. juga macam contoh kita ni membaca Al-Quran. Contohnya kita baca Al-Quran ni, kita membaca bagus, tapi kita kena orang panggil apa tu, Tadabbur. tadabbur untuk memahami, dan mungkin penafsiran tafsir tu pun kita kena juga baca lebih dalam lagi tentang tafsir. Kita tak boleh buat andaian tafsir kita sendiri. Macam dah program agama tuan-tuan. Bagus. Kita dalam apa-apa kita buat InsyaAllah. adalah unsur-unsur Allah agama masalah. sentiasa mengingatkan. Tapi tu lah, sebab baru-baru ni pun Habib Umar datang kan 2 hari lepas. Kau kan. pergi ke? Bukan, kita tengok lah something kan. tak, semua orang tu Allah, mak jatuh. Allah, tangan long lay dah, tangan long lay. Tengok dulu depan ni ada tak yelah, pause ke apa apa ke, terpadam ke? Tengok dulu. Lighting ada lampu dia. ada. Jangan kes hari tu hilang suara kawan. So bila ulama' datang dekat Malaysia, insyaAllah kan, rasa macam banyak ilmu-ilmu. Dan contohnya macam ada soalan-soalan yang ditanya oleh partisipan tu kan, aku tengok cara penyampaian dia nak menjawab soalan tu penuh dengan hikmah dan adab lah. Tak semestinya macam cara nak kita nak cakap okay, boleh tak aku buat macam ni, dia akan terus jawab tak boleh. Dia akan ceritakan tentang kronologi, situasi, kenapa dan bagaimana, mengapa, apa. That's why dia akan jadi macam dalam kehidupan kita ni Siapa? kita tak boleh macam terlalu macam pop nak terus dapat bagi satu jawapan tu. Di mana? Bagaimana kalau aku tidak sudah. Baik-baik saja. Cakap Betul pasal alang-alang tak, kau dah cakap pasal Quran ni kan. Tiap-tiap kali bulan puasa aku selalu ada persoalan, walaupun dah lepas bulan puasa kan. Aku ada satu persoalan macam memang nak kena khatam ke, ataupun nak kena kita baca sambil dengan hayati tak dabur kan. Hari tu aku masa sebelum puasa aku dengar ceramah, ustaz tu cakap sebenarnya kalau bulan puasa tu kalau boleh kita dapat sebanyak mana untuk khatam banyak kali. Sebab Imam Syafi'i sebulan 60 kali dia khatam, maknanya sehari 2 kali. Tapi yang aku nak sampaikan sebenarnya, kita macam aku cakap tadi lah, kalau Al-Quran ni kita kena memang hari-hari kena baca sebenarnya. Betul. Baca sambil tadabbur. Sebab ada banyak cerita dalam Quran, kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Quran lah, yang kita boleh ambil sebagai pengajaran. Kadang-kadang ada, entahlah, bukan nak cakap keajaiban ke apa lah, ada time bila kita baca, masa tu kita tengah down, tapi masa kita baca dengan tafsir tu, Allah memang betul-betul bercakap dengan kita. Maknanya apa yang kita tengah baca tu kena dengan waktu kita. So hari-hari kalau boleh jangan tinggal Al-Quran. Peringatan bersama untuk semua. Macam iklan Jakib dah. Tapi baguslah, bagus yang mengingatkan. Betul. Sebab alang-alang kita dah buat video kan. Macam kau cakap lah, setiap kali kita alang-alang dah bersampai, sama-sama kita bercerita dalam video, rugi kalau waktu tu kita tak selitkan sekali untuk kita ingat diri kita. Ingat mengingatkan betul. Kita ni dalam hibur-hiburnya adalah juga peringatan agamanya juga kan. Orang kata balance lah macam member tadi. Konten digital gitu, buku, perbezaan dia on surface saja. Sebab ilmu, walaupun apa pun ilmu tetap penting lah. Betul. Kan? Sebab zaman sekarang ni bila kita terlebih ilmu pun bahaya juga. Kan? Sebab kalau nak katakan yang lebih berilmu, kan, orang kata syaitan, iblis pun lebih berilmu. Betul. Dia hidup lagi lama. Dia lagi apa. So that's why ilmu tu dia bukan yang kata ada batasan, tapi kita kena penuh dengan adab dan akhlak. Dan kena sebab tu jagalah. kita ini kes-kes yang kita tengok viral dekat Twitter. Orang yang ilmu tinggi ni bila mana adab dan akhlak tu kurang, dia akan mendabik dada. Nampak macam ini aku tak spesifik pada orang lah, berlagak apa semua. Lagi-lagi macam kita kadang kita keluar, kita nampak orang ni biasa, kita rasa macam kita lebih lebih besar daripada dia. Kita sebenarnya kena buang perasaan tu.
bahawa kita ni at the end of the day kita manusia yang sama juga. Kan? Memang membezakan kita ni ilmu, tapi adab dan akhlak tu, kalau kita kaya dan adab tu, baru kita satu manusia yang insan yang bermodal insan yang betul macam lah. ni lah. Baru ni terlalu banyak lah kes-kes bila tengok warna pelangi. Warna pelangi ini jadi macam satu macam terlalu ramai orang akan berfikir kita perlu accept je lah dia orang. Kan, pilih kita perlu sebab kita itu kebebasan untuk semua. Kan. So that's why kalau macam kita paling risau kalau orang yang akan ada berfikiran tentang as a macam free thinker, macam kita macam liberalkan diri kita ni, bahawa kita kena accept semua benda yang salah tetap salah lah. Macam tu lah. So I don't know, case. Dia benda tu jadi macam case kita panggil lebih mudah ayat dia lah. Orang bagi apa tu LGBTQ. Q ada orang kata LGBTQ plus lah, Q sekarang lah. 2SL LGBTI plus. L apa? Tahu? Kalau setahu LGBT yang dulu punya yang penerangan dia lah lesbian, gay, bisexual and trans. Tapi kalau ada LGBTQ plus, aku tak tahulah. Macam iPhone lah, iPhone plus. iPhone. Aku pun tak faham. Dia lah. Tapi benda tu dia bahayakan lah. Kita kalau macam contohnya kita macam satu hari bila generasi akan datang anggap benda tu as a normal lah. Betul, benda normal, kan? benda biasa macam, okay lah, aku kena accept kan, kau dah macam ni kan. Tapi bahaya juga. Sebab salah satu aku kadang suka lah tengok game daripada Mobile Legend kan. Tapi negara Filipin lah contoh kita dapat lihat kan. Tapi bagi dia orang as a normal dalam tu ada player yang couple satu sama lain lah kan? Yang sama jantina. Dalam sama berjantina. Dia macam, tapi tengok memanglah yang kalau semua orang tahu nama dia Oh My Venus dengan aku tak kenal. Apa tak? Yang main tahu lah. Lupalah. Tak ada yang main tahu lah. Satu team So satu team kan. Tapi dia orang tu couple rupanya. Aku ingat lah. Ya ke? Aku ingat yang Omar Venus tu perempuan. Jujur dia aku ingat dia perempuan. Tapi dia memang yang tu nampak macam perempan lah. Yes. Trans lah, trans. Dia tak I tahu lah. don't know trans ataupun dia look like as a woman lah. As a macam trans lah. Macam tu lah. Tapi tu lah kan, hopefully kita kena jaga-jaga jugalah. Kalau kita satu hari ada generasi zuriat daripada kita kan, nak mendidik ni bukan senang lah. Sebab terlalu luas. Sebab diorang boleh sampaikan information dia bukan melalui buku. Dia akan information dia melalui media sosial, TikTok. Betul. Ataupun YouTube. Kadang-kadang kita tengok budak-budak ni sekarang suka tengok YouTube. Betul. Suka tengok TikTok. YouTube pun kan? Walaupun YouTube for kids, ada juga yang aku pernah nampak dekat Twitter ataupun social media lah, bahawa ada dah konten yang menerangkan tentang LGBT ni kepada budak. Dan dia buat engagement macam tu. Jadi aku speechless bila nampak benda tu. Aku rasa wow, to that level sampai that level diorang menyampaikan diorang punya, aku nak kata dakwah, aku tak tahulah dakwah dia. Takut tau, because it involve kids. Sebab kids ni ialah paling fragile sekali. Diorang akan accept semua benda. Time tu lah diorang boleh accept semua benda. Diorang menerima. Sebab tu budak ni kita bayar contoh. Kita pun ramai kawan-kawan yang ada anak kan. So kau cakap perkataan mencarut sikit pun, benda tu pun dah menjadi satu ingatan kat diorang. Diorang boleh ingat. Kau cakap, for example, kau cakap bodoh kan, diorang boleh ingat bodoh. Budak cakap bodoh, baba bodoh, contoh lah. Mana kau dengar? Mana kau dengar pun? Baba bodoh, contoh lah kan. So it's very fragile. So bila ada isu-isu yang sekarang ni, as a normal human being, itulah nak kata normal, payah kan. Bila aku cakap normal, ada orang yang akan mungkin kecam lah. Apa itu normal kan? Adakah aku normal? Adakah orang lain normal? Adakah minda kita normal? Berat boh. Kita lain boh, kita lagi kuat boh. Dah banyak boh sekarang ni, kenapa ni? Biasalah. Kenapa jadi boh sekarang ni? Tayangan hari pertama dan kedua dah berapa? 3 juta. Cerita apa? Polisi. Polisi pun 3 lah boh. Member dah tengok polisi. Kita kuat boh. Tapi tak ajak member lain. Macam mana kan? Mungkin dia keluar dengan seseorang. Macam ni lah. Aku macam ni Zip. Dia kisah dia. Dia cakap aku boleh tengok wayang dengan dia hari Isnin. Dia boleh cakap, Pulau Ibu nak keluar ni Man. Cakap nama nak keluar Pulau Ibu 3. So macam ni lah. Aku minggu depan dengan isteri aku mungkin tengok ngasih kot. Aku mungkin pagi tengok Police Evo, petang tengok Guardian Galaxy. Kepala otak dia dah setting tau. Aku dah mindset aku, okay kau dah setting, alright, tak apalah. Because kita punya cuti berbeza. Member cuti Senin je, kau pun memang fleksi sikit lah. Aku kerja as usual Monday to Friday. So bila dah cakap itu, aku pun fikir okay tak apalah. So I make my own choice lah. So hari Rabu tu, malam tu dah ada tayangan lah. Petang tu dia tayangan awal. Malam tu kau terus tengok? The first day dia patut premier hari tayangan dia lah pada hari Khamis. Rabu petang tu aku dah tengok.
Aku terbuka TGV apps aku, tengok, ada. Kau tengok seorang ke? Ada tengok seorang lah. Ya Ini. ke, Man? It was transition kita jauh ni. Tapi memang aku cakap cun lah. Aku follow Evo 1, aku follow Police Evo 2 dan aku follow, dan baru ni ialah Police Evo 3. Untuk aku, bukanlah kata seorang yang peminat movie gila-gila, babeng ni semua movie aku layan berbagai bahasa, but it's really tip top untuk aku. Cerita dia simple je tapi best lah. Storyline basically mungkin kau boleh agak lah jahat macam mana, apa semua, ending dia punya apa, climax dia sampai dia punya penutup, dia punya ending cerita, aku rasa orang boleh teka dah. Tapi best cara dia punya cinematography, dia punya apa nama, watak penjahat dia, the relation between the two buddies cop, iaitu Zina Razak dengan Syahid Sam, cukup TikTok. So yang antara Guardian dengan Polivo mana nak tengok dulu? Dua-dua. Jangan tanya aku pilih salah satu, dua-dua aku tengok. Guardian Galaxy sebab aku memang follow Marvel. So Guardian Galaxy was of the movie memang aku follow juga. So kalau ikut yang aku fahamkan, Guardian Galaxy 3 adalah penutup untuk Guardian Galaxy. It's the end of the trilogy lah. So cara dia tutup cerita tu pun best. Lebih, kalau kau tengok review pun, orang cakap cerita kali ni lebih kepada Rocket yang Raccoon tu kan. It's very nice lah, dengan dia punya background music, dia punya soundtrack dia, tip-top lah. Dengan dia punya Marvel, lagi God of Guardian. God of Guardian pula, Guardian of the Galaxy. Guardian of the Galaxy. Police Evo, kita tengok, memang tip-top kan. Kau rasa kan dengan pengeluaran movie Police Evo akan menggalakkan ramai orang untuk menjadi anggota polis tak? Boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi sebab yang aku pernah baca masa movie Top Gun keluar tahun 90 berapa aku tak ingat. Dikatakan selepas Top Gun tu keluar, ramai yang enroll untuk jadi Air Force, masuk Air Force dekat US. I see. So mungkin sekarang ni berbeza lah, nak kata dari segi zaman, faktor orang apa semua yang membuatkan orang yang lebih ingin mendaftar menjadi seorang polis ke apa, berbeza. Mungkin tak boleh nak compare dengan cerita Top Gun lah. Top Gun is a Hollywood movie, itu pun tahun 90-an pula. Tapi tidak dinafikan, it can happen, memang boleh jadi. Tiba orang tengok, best yang ni, ada unit siasatan macam ni, boleh jadi kan. Sebab mereka adalah penjaga keselamatan kita. Kau dulu kecil-kecil ada cita-cita nak jadi polis tak? Aku tak nak, aku saintis. Ni mesti budak PBSM. Aku pengakap sekolah rendah. Tu pengakap, ambil tu. Dia buat punya kain tu, ambil roll. Salah roll, pusing balik roll lagi. Ada dia punya button tengah. Pergi ke tidak? Apa dia? Camp pengakap. Tak ada camp. Sekolah aku tak buat. Tak ada peluang. Sedih. Aku je lah macam ni. Kau tak aktif. Kau tak nak pergi. Setiap koko aku pergi. Ibu ada ni camp ni. Alamak, camp kena duduk Aku kalau berapa hari. sekolah Aku tak nak pergi. sekolah rendah, camp dapat pergi camp mana lah. Camp Kau pernah UPSR duduk kot. dah tidur dalam kemah tak? Dekat Aku masa pernah. camp, masa sekolah rendah. Alhamdulillah. Sorry. Sekolah rendah tak, sekolah menengah je. Sekolah Sekolah rendah rendah, aku pernah tidur dalam dom dan naik kapal. Kapal Ini bukan dalam kemah. Aku cerita dalam kemah dari dalam dom. Kapal terbang. Darjah 5. Masa tu ada camp apa tak, tapi ni bukan camp sekolah, dia camp outdoor punya lah. Camp Di bawah Insaniah. Insaniah something, tapi melibatkan masa pelajaran jugalah. Under Jabatan Kastam kot aku rasa. Aku tak ingat lah sebab salah seorang kawan aku, family dia kerja dengan Jabatan Kastam, kata silap aku. So diorang ada boat, diorang tak tahu dia sewa boat macam ni atau Jabatan Kastam punya boat memang sponsored program ni. So kita naik boat tu. Nah masa tu aku duduk Johor. Boat ke kapal? Dia Sama, macam kapal dua tingkat tau. Oh, Kapal besar. kot. Boat ke kapal aku tak tahulah nak cakap. Disclaimer, ini sekolah private tuan-tuan. Aku sekolah dulu SK. Kepada siapa yang kenal saya, saya dulu SK kalau kawan-kawan ada semua Taman Rinting 2, Sultan SKTR semua. Masai Pasir Gudang, SKTR 2. Tak adanya private school aku apa. Aku ingat aku anak datuk. Emang anak datuk? Bukan. Datuk? Bukan, saya bukan anak datuk kan. Itulah. Tapi kalau camping, berkemah, aku pernah dekat sekolah menengah lah. Sekolah rendah tak pernah lah. Kau pernah ke camping time sekolah rendah? Dulu lah kita aktif lupa kan. lah. Dulu camping dia rasa kat kawasan sekolah lah, kat padang sekolah lah dulu nak buat. So, itu sekolah rendah lah. Tak, kalau kau pergi yang Sekolah peringkat menengah, daerah dekat, semua dia kat kalau- luar. Dekat luar. Peringkat Tapi sekolah daerah. menengah tu adalah memang camp apa benda lah. Program sekolah, nama dia sekolah Camp motivasi. Camp Chris nama dia. Apa? Pink Chris? Camp Chris aku pun lupa. Hill Chris? Chris. Oh, ni
Motor tu modernize. Bukan. Mana aku Habis? Itu yang Mak Kilau pakai lawan tu dengan askar. Bukan, itu lawan keris tu keris. Lain. Dah. Jauh pusing. Asyik dah jam Dua ekor gemuk ni buat Aku cerita dah tak apa. Dulu aku ada cita-cita. Kalau aku suka tengok cerita-cerita crime ni. Oh, CSI lah. Biasa Kalau, CSI. kalau dengar crime ni semua akan cakap CSI. Tak, dia bukan CSI. SF-S5. Kau CSI ke? CSI. Tapi Okay. kalau orang cerita pasal crime mesti orang akan trigger terus as a CSI lah. Usually crime sebab crime tapi siasatan memang crime kan. CSI memang jadi satu macam lonjakan lah jugalah. Iklan Aku jap. dulu ada cerita juga sebenarnya nak menjadi sebagai seorang Detektif. detektif anggota lah kan. Tapi anggota tu lah. Tapi bila aku dapat tahu, bila contohnya aku nak melanjutkan pelajaran tu, subjek yang aku perlu ada untuk apply that kind of the macam course tu, Kos tu yang kau tak nak tu. boleh. So, Dia perlukan apa? Chemistry Dia ada ke? science, fizik semua tu lah. Berkaitan, Kau tak ambil- you tak ambil pure aku science? tak ada fizik, science semua kan. Sebab Oh, sekolah aku I see. dia lain kan. Satu certain tu dia memang dah diasingkan ke kelas yang lain. Okay, So faham. kalau aku ada peluang tu, memang aku nak go into dalam benda tu lah kan. Sebab tak tahulah, aku jadi macam satu trigger lah kalau tengok macam satu benda yang pembunuhan, tentang kehilangan kan. Dia jadi macam satu misteri yang aku suka solve lah. I dia see, macam I aku see. suka tengok satu Kau benda problem solver Aku tak mention diri aku case solver. sebagai problem solver. Tapi dalam kalangan kawan-kawan kau macam seorang macam tu. Tak, bukan. Not like that lah. Tapi macam aku suka lah kan? Kau suka tengok cerita thriller lah. Thriller. Trailer ke thriller? Ataupun Thriller, yang thriller. kalau ada Thriller. yang contoh kalau aku movie aku suka kan, contoh tentang pembunuhan. Tapi kau nak cari siapa pembunuh antara di kalangan semua tu. Aku suka macam tu. Okey, dalam Contoh banyak macam cerita movie apa yang kau tengok benda yang lah. kau rasa dia punya misteri dia tu Knife Out, kau pun Knife tak boleh Out. fikir lah. Dia Knife ada Out. tu, The Murderer of Train apa. Oh, Oriental. Train apa aku lupa nama Murder in Orient Express Orient. Murder Express. something Lepas like that tu lah. banyak lah benda-benda yang macam tu lah. Tapi syok lah. Jadi seorang anggota polis pun best kan. Tapi dia punya hectic work dia memang sangat berat kan. Sebab dulu masa zaman aku kerja dengan bank tu, banyak kawan-kawan polis yang Loan tak lepas. kita dah bukan dia katoi kan Oh. tapi Jangan- ibarat jangan cakap diorang pakai jangan PPSA. bukan. Tapi Diorang pakai maksudnya PPSA. ramai anggota ni yang memang bagus, kerja pun penat, tapi masalah je anggota ni gaji sangat kurang. Oh. That's why aku rasa macam diorang ni dah kerja penat, tugas yang banyak, amanah yang berat, perlu integriti kan. That's why dia bila berjumpa dengan orang bank ke macam aku dulu kan, jadi macam satu yang diorang nak lah. Sebab diorang nak apply loan untuk survive untuk diri diorang, sama ada keluarga diorang ataupun diri diorang sendiri lah. That's why bukannya aku nak cakap sepatutnya di bahagian-bahagian kerajaan yang perlu dilebihkan, kita lebihkan. Supaya Lebihkan apa? Gaji lah. Gaji lah utamanya kan. Bukannya dekat certain bahagian yang tidak perlu dinaikkan gaji. Yang kerja-kerja bahagian-bahagian yang tak perlu kan. Seperti yang bahagian frontliner ni, yang kena lebih kan, yang perlu dijagalah sebenarnya. That's why bentuk nak elakkan perkara-perkara rasuah seperti itu macam tu lah. Sedih bang, sedih kan. Kerja berat kan. Awak kalau jumpa dia dekat tepi jalan kan, awak dah tahu dah kan macam mana kan. Sedih kan. Macam nak hint macam tapi- hint pernah kena. Ya, tapi Yelah, kesian lah. in reality Kan? kita bukan kata tidak. Kita pun nak elak, nak kata detail sangat sensitif pula kan. Sensitif sangat. Tapi Tapi- memang pernah berlaku. Aku sendiri pun pernah lalu. Kau pun rasa pernah lalu juga. Pernah macam ibarat kan. Berat Tapi bawah, kita berat tak bawah. lah. Kita bagi ni. Kita punya lesen. Kita bukan kata polis lah, semua orang. Kita sendiri pun integriti kita pun belum tentu lagi kita boleh jaga. Tapi kepada mereka yang luar sana menjaga integriti, menjaga tanggungjawab orang sebagai, Aku respect lah. ya especially yang melibatkan dengan penguasaan ni, gua Aku salute. respect lah. Salute. Bukan senang sebab kadang bukan dia yang meminta, orang yang nak memberi. Ya. Anda faham tak? Bila yang memberi pun perangai lebih kurang tak masalah abang. Bila ada yang memberi, menerima pun lagi susah. Benda ni berat lah. Kita pun nak kata 100% kita clean daripada semua benda tu, Allah Maklam. Macam-macam kita kena hadap. Betul tak? Kan melibatkan cerita apa ni dengan polis kan. Tapi untuk cerita satu pengalaman aku kan, actually aku pernah
rumah aku pernah diserbu polis. Kau jual dada. Bukan aku, gila. Ha? Bukan. Kau macam tak Aku- lupa ni pun. Bukan aku yang buat bersalah. Kisah ni dah lama, hampir 5-6 tahun lepas lah, atau more than that kot. Di mana actually salah seorang penghuni, sebab aku menyewa, penghuni yang menyewa di situ supplier. Dia, aku rasa dia pusher kot, tak tahulah, Allahualam lah. Aku tengah tidur, bilik aku kecil, ingat aku share dengan seorang member aku ni lah. Tiba-tiba member aku kejut, Mos, ada polis. Aku macam bela lah, baru bangun. So tak tahu nak kata betul ke tidak kan. Aku bangun, time tu pintu bilik aku terbuka. Bayangkan pintu bilik macam ni tertutup kan, ada macam buka sikit. So nampak dia dalam lah. Jadi aku nampak luar macam ada polis. Dia berpakaian t-shirt hitam, seluar hitam. Ada apa ni, bag apa tu, Vas. bag sling bag tu lah, sling bag depan kan. So aku macam, uish, macam ni? Dia masuk ramai-ramai. Tapi tak lama, tiba ada tu pegawai tu, nanti dia kata, dia tarik pintu bilik aku, dia tutup sikit je. Maksudnya tak tutup habis, tapi tutup sikit. Aku tu macam, apa? Tak tahu. Dia macam bawa budak ni, something like that lah. Kau kenal lah. Aku tak nak sebut nama, itu aib dia. Tapi kau kenal lah dia. Kenal lah sebab penghuni sewa kan. Tapi kita orang baru, dia pun masuk rumah tu. Tak lama tu lah, 5 minit ke atas kot, tiba ada seorang buka pintu. Dia cakap, sewa sini ke? Sewa sini. Tahu tak, ni buat apa? Cakap, tak tahu cik, tak tahu. Ini dia jual dada ni. Cakap, tak tahu cik, tak tahu. Takkan kau tak bau? Aku macam, tak tahu cik, tak tahu. Aku mana nak describe benda gua tak ambil. Ni betul lah aku. Aku benar-benar tahu, tak boleh nak describe bau tu. Mungkin ada lah, mungkin bau pelik yang aku tak perasan. Mungkin di kita ni kita rasa macam tak ada benda lah kot, bau biasa, bau busuk apa. Rumah bujang kan, macam bau lah keluar. So dia minta, tapi at the same time aku macam membanding dengan dia, cakap, yelah kita risau lah entah scammer ke, orang tipu ke, gangster kan. Cik dekat kuasa tak, aku tak tanya. Ada, dia tunjuk. Tapi yang pegawai yang jumpa dengan aku ni, pegawai yang otai sikit lah. Ada yang muda cakap, mana boleh ambil gambar. Actually aku rasa tak boleh kau ambil gambar, kau rasa dia tak boleh. Tapi sebab mungkin dia tahu aku dalam keadaan yang takut, atau nak kata takut seram kat bang. Polis Tak dah boleh sebut ke rumah. cakap macam cakap dengan lawyer saya, Time tu umur aku baru berapa, malah aku tahu dia tak fikir apa dengan bangun tidur. tapi Dia dia tunjuk bukan kat kuasa tangkap dia, kau. dia tunjuk kat kuasa dia, tapi dia ambil aku punya keterangan, dia ambil aku punya detail lah, IC dengan housemate aku. So dia bawa keluar budak tu. So kisah aku, esok tu dia panggil untuk bagi keterangan dekat IPD Kajang, unit narkotik. First time babe. So pergi bagi keterangan, explain. Memang dia tanya, tapi bukanlah kau macam kena sergah ke, tak adalah. Dia tanya elok lah, okey awak berapa lama duduk, sewa berapa lama, ada kontrak sewa tak, sebab ejen rumah sewa tu pun datang juga. So that was my first time lah. Tak terlalu dramatik sangat, Tapi aku just nak tanya, ke kan. kau tak tahu dia pusher, tapi live dia mewah tak? Dia setahu aku dia berniaga. Kau ingat dia berniaga? Aku tak, dia memang dia cakap dia berniaga. Dia berniaga Tapi air. betul lah dia berniaga. Dia memang berniaga, tapi bukan benda halal lah. Dia berniaga apa lah, berniaga air aku rasa. Dah aku pernah nampak dia buka kemah dekat kawasan rumah lah. So aku macam, dalam hati aku rasa, Mamat ni hustler lah, berniaga semua kan. Kau pun nak jadi tak adalah, macam aku macam, kalau aku ada duit mungkin aku nak buat side job lah. Macam cik orang kan, okey aku bagi duit, okey aku buat berniaga air ni. Cik budak muda, aku naik time tu muda lah juga kan, tapi cik budak muda lagi ke. kalau duit jual kau pernah transfer kat dia, masuk amlau. Oh tak ada, tak pernah. Sebab baru kenal, baru sebulan macam tu. So macam Faham. satu pengalaman lah untuk aku. Dia tak adalah drama macam tiba kejar-mengejar aku. Tapi Mus, kau punya bilik memang selalu kena ambush Masa kat college kena ambush, kat rumah sewa kena ambush. Aku pun tak faham. Biasalah bilik-bilik yang tak apa clean ni kan. Walaupun biasalah. bukan kau yang buat salah. Itulah macam Kepala mana. otak kamu, kepala otak awak masa Kepala college. Dia kena tahu awak dia cakap aku. Kepala Tak otak ingat lah. awak. Tapi tu kes lain lah. Kan kita buka cerita tu kan dekat sangat dengan kita kan. Biasalah. Kita ni tak gangster. Tapi sini kita ada member dia ayah lah. Ayah siapa? Dia Ayah Man. Betul. Kongsi mari bicara. Dah tu tepi tu. Kan. So itu pengalaman aku dengan pihak polis lah. Setakat ni tak pernah lagi yang. Tapi tak ada rasuah lah, tak ada kena-mengena lah dengan cerita tadi. Aku cerita pasal itu rasuah. Aku transisi pula cerita pasal polis. Aku cerita pengalaman. Aku tak kata pengalaman merasuah. Pengalaman kena rush. Diserbu. Itulah. Dan actually aku naik court sebagai saksi kecil. Dipanggil setelah 2 tahun benda tu berlaku.
dapat panggilan dari polis. Itu pun aku ingat scammer. Cakap betul-betul dia hantar aku, dia panggil apa tu, surat mahkamah tu panggil Sapinai. Apa tu nama dia? Dia hantar kau kan belajar law dulu. Aku foundation je si mana lah aku Foundation. belajar detail. No, belajar law. Tak nak noh sangat kan. So pernah pergi Sekarang apa cerita? Noh baru habis itu hujan kat konsert Aku Muzik dan Kamu. Faham? Kau nak noh mana? Rokia. Bada ada noh lain, noh Rokia ada, noh politik pun ada. Korang ada member polis ke? Ada member polis Aku tak? ada lah antara member polis kan. Tapi SB ke? tak Bukan. tahu. Tak tahu. Apa itu SB? Special branch. Apa itu special branch? Dia buat kerja Malaysia istimewa. kan? Cawangan istimewa. Cawangan istimewa itu translation, bukan ni. Saya nak penerangan Awak tanya apa apa? benda. Dia Apa benda macam, itu? macam spy lah aku rasa. Ya ke? Tapi SB ni macam dah boleh agak tau pakaian dia orang. Are you sure? Aku rasa lah. Dia depend pada orang. Ada orang dia boleh senang tahu dia tu macam mana. Ada orang dia tak boleh tahu sangat. Tak, ada certain SB lah. Ada certain SB yang jenis pakai macam macam slim bag tu. Lepas tu pakai Itu kalau dia dia tu biasanya itu bukan SBI, itu macam inspector lah. inspector. Inspector I see. ataupun dia memang biasa je. Dia macam tak adalah SB ni, dia sampai orang yang macam kalau contoh waktu operation lah. Waktu operation dia orang ni lain sikit. Dia orang tak sama. Kau tengok muka dia orang macam muka budak sekolah pun ada. Yang tu. Kalau untuk masa operasi lain. Tapi waktu yang biasa-biasa, kalau dress up polisi kau boleh kenal lah. Macam I tu lah. see. Tu Oh, yang lain. boleh kita tahu je lah. Kau ada member SB ke? Ada member SB ke? Entah. Kira dalam misteri ni cakap macam kau ada tapi kau tak ada cakap lah. Sebab benda pun SB kan. Tak ada. Ada. Aku ada juga kenalan sekolah dulu yang jadi polis. Okay. Tapi tak tahu SB ke tak. Sebab lepas dia masuk polis, dia macam ada naik pangkat, tiba-tiba FB dia semua dah tak ada. Oh, betul. Betul. FB dia ke Undercover kot? social media mungkin lah. Dia biasanya kalau untuk garda kerajaan ni, kalau yang bahagian penguat kuasa lah, utamanya lah, dia orang ni sebenarnya memang kena less kan time betul-betul dengan media sosial ataupun I see. less of use lah. Dia orang kalau boleh tak boleh selalu update, tak boleh selalu ni yang bahagian penguat kuasa sebab Yang buat kat TikTok tu kira TikTok bukan tu biasanya bukannya biasa yang lah. biasa lah. Bukan yang special punya lah. Dia orang anggota Kalau biasa boleh je lah. tahu dia macam, kalau dia buat tu pun dia dah maybe dah lama dulu dia pernah buat, lepas tu dah diturunkan pangkat ke macam I tu lah, see. ataupun dah dinaikkan pangkat ke I tapi dah tak see. buat kerja tu lah. Faham. Sebab kalau boleh memang kena betul-betul buat kuasa ni memang orang tak kenal sangat pun. That's why kalau contohnya orang tu ditinggal kat Selangor, dia campak kat Kelantan. Dia campak macam kisah benar, dia akan campak dekat negeri lain supaya macam kalau tak Semenanjung, luar Semenanjung. So dia tak akan kenal antara satu sama lain lah. Even kalau dalam SB pun dia orang tak kenal pun satu sama lain pun kadang. Dia orang akan ambil macam-macam department. Berbagai orang. Dia bukan je satu department. Okay, department ni kita ditubuhkan, awak kena interview sama-sama awak lah. So Bukan. member kita SB Bukan. tak ada lah. Even kalau contoh satu Kau macam department, tu, okay, kau department ni dia ambil seorang. Ni department seorang, contoh lah tapi kau bila jumpa dah waktu operasi, mungkin baru time tu dia jumpa. Task pun mungkin berbeza dia bagi. Dia malah dia tak boleh cerita keseluruhan. Dia kena dekat tengok dalam Polis Evo lah. podcast. Kena tengok Polis Evo lah. Polis Evo. Polis Evo 3 guys Polis Evo 3. Support kita punya local movies Kejut harimau yang sedang tidur. Bukan lagu lain ke? Tu dua. Itu nombor 1 Satu kedua. Dua. Lagu yang 3 ni aku tak ingat. Ayo. Dia tak catchy sangat. Marco Polo. Nana. Catchy. Catchy tak? Ernie Marco Zakri Polo rap kenapa kot. bagi dia Marco Polo? Marco Polo ni bukan nama figura di belah Eropah ke? Eropah. Siapa dia? Aku tak tahu. Kita Google. Cuba Google sip baca. Entahlah, selalu kan diorang main Marco Polo dekat ni Tu kolam. Polo. Bukan tu dia macam Polo. main game tu. Marco Polo. Polo kan baju. Tu je nama baju. Kau tanya aku tak? Italian merchant, Tu cakap explorer Italian and writer. Yes. Tak Dia tahulah mungkin dia famous rap pasal tu. untuk buku-buku travel dia. Masa tu jawapan dia, Man. dia jadi prisoner. Tu jawapan dia, Man. Adakah ada puas hati dengan jawapan tu? Ya. Okay. So ada apa-apa lagi? Itu saja untuk hari ni. Kita punya plan bersama dengan podcast untuk kita. Aku nak tanyalah pendapat korang lah. Boleh tak kita tukar nama podcast ni? Betul? Aku rasa macam
Sebab kita dah banyak konten kita dah tak dalam kereta sangat. Kita fikir kita macam nak tukarkan nama sedikit, mungkin dekat-dekat bunyi juga. Mungkin berbeza sebutan ke apa, dan juga logo yang baru. Setuju tak? Kalau ada idea, apa cuba komen. Komen. Kau mencarut ke apa? Oh, Poki. Poki mencarut kot. Poki atau apa? So Kau P-O-C-K-E-Y ke P-U-K-I? Poki tu apa? Kalau mengikut kenapa carutan, Kenapa awak cakap saya carut? kalau macam pelbagai negara lain maksud dia. Kalau Okey, Malaysia apa? Contoh. maksud dia yang bawah. Apa tu? Bawah. Apa? itu Cina. Alat wanita. Bahasa Mandarin lah. Ya ke? Lepas tu apa dia? Saya tak tahu gambar saya Lepas tu saya Poki. beria. Apa? So kalau korang ada idea, share lah sikit kat komen. So kita boleh check kan. Kalau ada orang komen. Kalau Aku ada tengok orang lama tengok. betul tandus tak ada orang komen. Yang komen je lagi member aku. Tak apa. Kita buat untuk kita. Yes, kita Kalau korang komen pun aku baca. hasil demi hasil. Betul. Okay. So macam mana? Tutup lah. Okey. Mozam. Alright, rasanya kalau tak ada apa lagi, ni pun banyak gak info-info baru. Pasal buku ada, pasal polis, member ada, member SB. Tapi apa pun, to way closing, mari-mari lah ramai-ramai tengok cerita Polis Ibu 3. Ni bukan iklan yang berbayar ke pun, tak ada. Ni sebab aku sendiri rasa that movie is very very interesting, menarik. Lagi local movie pula kan. So kita pun local movie pun tahulah struggle of our industry ni bukan senang. So support lah ramai. Itulah Dua ekor ni pergilah tengok dua Polivo Guardian. Mus Vlog nama dia. Mozilla. Vlog. Astagfirullahalazim. Alright. Beres. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Sehingga kita berjumpa di lain hari. Goodbye. Assalamualaikum. Salam. What's up?